Kata kalau ulama dia tengok dengan muyul dia, no. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Kita baca pada sudut Tarbawi je. Suruh kita buat orang buat baik. Imam Baidawi syarah, lain terus. Pi terus kepada ilmu kalam. Masuk terus pada af'alul ibad. Maksud kamu tak ada hak pun untuk kamu nak petikai benda tadi. Kenapa? Kerana semuanya daripada Allah. Hak mubashir dengan amalan tersebut pun, dengan yang menunjukkan perbuatan tadi, kedua-duanya akan dapat pahala yang sama. Itu juga ketika mana yang mubashir dengan amalan jahat, disebabkan kamu tunjuk, kamu tak buat, kamu juga akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lam tadi terjemah dengan lam at-ta'lil. Tapi yang tepatnya lam as-sayrurah. Kata ulama lam as-sayrurah ay liyasira abdan lillahi ta'ala. Maksudnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini dan jin tidak dijadikan dengan sia-sia. Sebaliknya dijadikan dengan urusan yang besar, yaitu mentauhidkan dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala terkaya daripada perkara tersebut. Jadi Allah menjadikan hamba sebagai, ataupun dijadikan untuk beribadah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tafaddulan wa tashrifan atau tafdilan lahum wa tashrifan, sebagai tanda kemuliaan kepada manusia itu sendiri. Dan ini adalah khusus kepada ahli ta'ah minal fariqain, yani ahli ta'ah daripada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya tidaklah aku jadikan jin yang beriman dan manusia yang beriman melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikuatkan dengan qiraat yang ada bacaan yang dibaca oleh para ulama, wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin. Tamam? Sebahagian lagi mengatakan bahawa ianya bukan khas kepada mukminun sahaja di kalangan jin dan manusia, tetapi am, iaitu dengan makna ma khalaqtuhum illa li'amurahum li'ibadati atau bil ibadah. Ini tidaklah aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk aku arahkan mereka dengan ibadah kepada Allah. Jadi boleh letak dengan makna khas dan boleh letak dengan makna am. Dan makna khas dikuatkan dengan ataupun disebutkan maknanya dengan sebahagian qiraat yang dibaca wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin illa liya'budun. Ada. Dan kemudian disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah. Itu dikuatkan dengan dalil illa liya'budun, maknanya ma khalaqtul jinna wal insa ay dengan makna umum manusia dan jin, bukan hanya khusus kepada mukminun jin dan juga mukminun di kalangan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kesemua mereka diarahkan untuk beribadah. Seperti firman Allah,
dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, wa ma umiru illa liya'budullah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ya'budun maksud dengan apa? Dengan umiru, nah, li'amurahum bil ibadah. Tamam. Sebahagian lagi mengatakan maknanya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan maksud wa ma khalaqtus su'ada minal fariqain illa li'ibadati. Tidaklah aku jadikan yang bahagia di kalangan dua kelompok jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wal ashqiya'a minhuma illa lima'asiyati. Dan yang celaka di antara dua kelompok tersebut melainkan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tamam? Jadi dipaham di situ dengan lazim, kelaziman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia yang di kalangan hambanya yang dicatatkan sebagai hamba yang suada, yang bahagia, melainkan mereka ini akan ditetapkan oleh Allah dengan ibadah kepada Allah. Maka lazimnya lawan baginya iaitu yang tidak ditetapkan dengan demikian, bukan dengan suada, iaitu dengan minal ashqiya, yang celaka, maka mereka adalah yang akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Dan kemudian disebut oleh Syekh hadza ana, dan ni dikuatkan, sebut di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Yang ini adalah jelas, ayat ini jelas untuk menunjukkan bahawa mereka dijadikan sebagai untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak memerlukan dengan perkara tersebut. Nah, tetapi sebagai tasyrif dan tafdilan lil mukallafin, untuk kepada mukallaf ataupun kepada as-saqalain al-ins wal jin. Tamam. Hada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Jadi kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut setelah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin. Tidak kami inginkan daripada mereka dengan rezeki. Tamam? Tapi Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Jadi Allah bukan nak mereka beri makan, dan Allah tidak menghendaki rezeki daripada mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan mereka untuk beribadah tasyrifan lahum, dan juga untuk meningkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulluhu lillah, minallah ala Allah, fillah. Semuanya daripada Allah Taala. Tidak ada sesuatu pun daripada apa yang kita lakukan. Nah, hada tasrihun, kata Imam Nawawi rahimahullah, bi annahum khuliqu lil ibadah fa haqqun alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu an hududid dunya bizahadah. Ataupun boleh baca juga fa huqqa alaihim al-i'tina'u. Boleh baca kalau huqqa dengan makna wajaba, kalau baca dengan haqqun maka dibaca dengan dimaksudkan dengan situ adalah wajibun. Yani wajibun alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu. Jadi hendaklah hak bagi mereka, ini wajib bagi mereka, untuk mengambil perhatian dengan apa tujuan mereka dijadikan. Bima khuliqu lahu. Wal i'radu ay wajibun alaihim al-i'radu, iaitu menjauhkan diri, wajib bagi mereka menjauhkan diri an huzuzid dunya, daripada tarafuhati ad-dunya, maksudnya daripada perkara-perkara yang yang kemewahan dunia, maksudnya huzuzid dunya bizahadah, dengan zuhud. Karena itu huzuzid dunya di sini dengan makna at-tarafuhatil mu'tadah az-zaidah, iaitu perkara kemewahan yang melebihi daripada keperluan. Sebab itu disebutkan dalam satu riwayat, la haqqun libni adam atau la haqqa libni adam illa fi thalathatin. Tidak ada hak bagi anak Adam melainkan dengan 3 perkara. Ta'amun yuqimu bihi sulbahu, iaitu makanan yang mendirikan tulang belakangnya. Wa thawbun yuwari bihi auratah,
pakaian yang menutupi auratnya, wa baitun yakinnuhu, iaitu rumah yang dia lindungi di dalamnya, yang dia berlindung dengannya. Fama zada fahuwa hisabun, lebih daripada 3 perkara tersebut maka ia akan masuk dalam perkiraan. Fahuwa hisabun, maksudnya dah lebih daripada hadnya maka akan dihisab nanti. Jadi dalam sebagian riwayat lagi menyebut la haqqa li ibni adam illa fi thalathatin ta'amun yuqimu, tu diganti dengan jalaful qubzi wal ma'. Ini roti kerah dan juga air sahaja, tu sekadar. Maksudnya kalau makan lebih pada tu, bihun sup pun macam fahuwa hisab. Itu yang Nabi sebut dalam hadis ketika mana makan bersama dengan para sahabat di bawah pokok di kebun Sayyidina Kulsum ibnu Hidmin radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan bahawa air ini sejuk di bawah teduhan yang sejuk. Dan kemudian maksudnya minum air yang sejuk di bawah teduhan yang sejuk, maka ini nikmat daripada Allah dan ini akan disoal nanti di akhirat. Faham? Ini akan disoal nanti. Soal dengan maksudnya apa? Akan disoal dengan apa kamu gunakan nikmat tadi. Adakah digunakan pada jalan Allah untuk melakukan dan mendekati dengan taat kepada Allah, ataupun semakin jauh dan semakin sombong dengan Allah dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Baik. Kemudian kata Syekh, fa innaha bizahadah, yang masdar kepada zuhud, fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin. Jadi fa innaha ay fa inna dunya, daripada dunia, fa inna dunya daru nafadin, ia adalah negeri yang akan fana. Nafad dengan makna fana, akan hancur. La mahallu ikhladin, dan dia bukanlah tempat untuk kekal selama-lamanya. Tamam? Wa markabu uburin la manzilu huburin. Kita boleh baca juga la mahalla ikhladin atau la manzila huburin, ay annaha markabun yutawassalu biha ila daril akhirah. Maksudnya dia adalah satu kenderaan yang untuk kita bawa. Maksudnya apa? Dunia itu adalah sebagai markabu ubur, tempat ataupun alat yang kita gunakan sebagai kenderaan bagi melepasi rintangannya, la manzilah huburin, dan bukanlah sebagai tempat untuk seseorang tadi duduk di situ selama-lamanya, ataupun laisa manzil hubur dengan makna manzil surur, yakni tempat untuk bergembira di dalamnya, wal farah. Itu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu dalam dunia ini seakan-akan kamu itu adalah orang yang gharib, iaitu yang asing, musafir, aw 'abiru sabil juga sama, yang bermusafir. Jadi kamu tidak tetap di tempat tersebut. Kamu akan meneruskan perjalanan. Dan kata Nabi SAW, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Mali mali walid dunya, kata Nabi. Aku dengan dunia ni ada apa, kata Nabi SAW? Ma ana fid dunya, tidaklah aku di dunia ini, illa karakibin, melainkan orang yang berkendaraan, istadhalla tahta syajaratin, alif najmi, duduk di bawah, berteduh di bawah pokok, thumma raha wa tarakaha, kemudian pergi meninggalkan pokok tersebut dan tidak tetap tinggal di bawah pokok tadi. Begitulah sya'nu ahluz zahadah. Jadi ahli dunia di sini, ahli zuhud di sini dengan makna tidak meletakkan dunia itu dalam dirinya. 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi, bahawa lebih daripada itu dihisab, maknanya selagi mana itu bukan keperluan, maksudnya mengumpulkan dengan sepenuhnya, seperti mana faedah falsafah yang orang sekarang inginkan. Kita kumpulkan dulu kekayaan, kita akan beri kebaikan kepada orang. Ya, tak perlu tunggu kumpul. Berikan kebaikan semasa sedang mengumpul. Tak perlu dah kumpul penuh dah baru nak buat baik. Tak. Terus memberikan. Takut nanti akan melebihi apa yang kita perlukan, dan lebih buruk daripada itu kita tidak memberikan. Tiga seorang tadi memerlukan. Tamam. Dan kemudian wa masyra'un fisamin. Masyra' infisam maksudnya tempat
akan masyru' sini adalah tempat minuman maksudnya. Tempat yang dikeluarkan air. Yang nanti akan terputus, la mautina dawamin, dan bukan tempat untuk kekal selama-lamanya. Tamam? Falihada kana al-aiqadh min ahliha humul ubbadu. Dan kerana itulah dengan apa yang disebutkan falihada falima dzukir, dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahawa dunia ni bukanlah tempat tinggal selama-lamanya, ianya akan hancur, dan dia adalah sebagai kenderaan yang kita gunakan untuk ubur, untuk kita melintasi, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Mali walid dunia, dan seumpamanya hadis yang kita bacakan. Walihada kana al-aiqadhu min ahliha, yani aiqadh jam'u yaqiz, yani yang sedar, ataupun dengan makna fatin, iaitu yang bijaksana. Dan juga yang yaqiz, yaqzan, yang jaga, ataupun yang mempunyai ma'rifah, yang sedar. Sebab itu permulaan perjalanan adalah perlu kepada sedar. Jadi seolah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna tersebut, bahawa untuk kamu meneruskan perjalanan perlu sedar terlebih dahulu. Kerana nanti kamu terlepas ataupun kamu tak akan bergerak. Itu ya. Tamam. Sebab itu sebahagian para ulama menyusun kitab tasawuf mereka dimulakan dengan al-yaqadhah, iaitu dengan sedar terlebih dahulu. Ada kitab yang susun permulaannya taqwa. Ada sebahagian kitab dimulakan dengan yaqadhah. Seperti kitab Manazil Sairin. Al-Harawi menyusun bahawa permulaan perjalanan adalah yaqadhah. Dan itu yang akan menyebabkan sedar orang tadi, yang menyebabkan dia akan hadirnya taqwa. Kita ni tidak ada taqwa kerana masih tidak sedar. Jadi kita kita sedar tapi hakikatnya tidur. Maka para salihin mereka itu walaupun sedang tidur mereka sedar. Karena itu hak ini difaham dengan makna syaitan lebih takut kepada alim walaupun sedang tidur daripada seorang abid yang jahil walaupun dia sedang beribadah. Kenapa? Karena kesedaran bagi alim tersebut itu lebih, walaupun dalam keadaan halnya an-naim ataupun niam. Hal keadaannya sedang tidur pada waktu itu. Jadi sedar ni kan mesti sedar dengan mata saja celik, tidak. Karena ada orang yang celik matanya tapi mata hatinya tidur. Falihada kana al-aiqadh min ahliha. Yani aiqadh daripada tadi yaqiz. Dia jamak, aiqadh jamak kepada yaqiz. Min ahliha ay min ahli dunia. Min ahliha ay min ahli dunia. Humul ubbadu. Mereka adalah golongan ubbad. Ubbad. Dan a'lahum fiha, yang paling tinggi adalah arbabu al-irfanu billah. Ay arif billah. Mereka ni adalah para ubbad arif billah yang dikira sebagai paling sedar di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalun nasi, kata Nabi, kata Imam, wa aqalun nasi fihim ay fiha fi dunya humuz zuhadu. Ini mereka ahli zuhad pula, iaitu orang-orang yang zuhud. Mereka adalah orang yang paling cerdik. Sebab tu kata para ulama, kata Imam Syafi'i, kalaulah kita ingin kalau kata seorang tadi waqafkan sesuatu kepada aqalun nas, maka diberikan waqaf tadi kepada az-zuhad, kepada orang yang zuhud. Nanti siapa makna zuhud tadi? Zuhud tadi dengan makna orang yang tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Zuhud bukan dinilai pada sudut pakaiannya. Zuhud bukan dinilai pada sudut kenderaannya yang dia pakai. Dan zuhud adalah melihat bagaimana keadaannya dengan dunia. Kalau dia inkibab ala dunia, maksudnya nak dengan dunia tadi dengan sepenuh perhatian dia, maka hadza laisa zuhad, laisa zuhud. Laisa zahid. Itu adalah orang yang gilakan dunia. Dunia dalam hatinya. Tamam? Humuz zuhad. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri rahimahullah dalam Manzumah Rumuzil Kunuz, kata beliau, wa akyasun nasi wa aqalul wara humul ladzina zahidu fima tara. Fima tara ay fi dunia. Maksudnya apa yang kamu lihat. Jadi sebijak-bijak manusia dan paling berakal di kalangan manusia ialah humul ladzina zahidu. Yani orang yang zuhud
fima tara, pada dunia yang kamu perhatikan. Iz nabazud dunya li'ilmihim biha wa raghibu fi ukhtiha liqurbiha. Tamam? Jadi mereka nabazud dunya li'ilmihim biha. Mereka meninggalkan dunia kerana apa? Karena mereka mengetahui tentang hakikat dunia. Tetapi mereka waraghibu fi ukhtiha, yakni kepada saudarinya, iaitu akhirah, liqurbiha, kerana dia lebih hampir. Dalam ukhtiha yakni akhirah. Karena akhirah adalah juga nakirah, muannas. Raghibu fi ukhtiha liqurbiha. Mereka menginginkan kepada ukhtinya. Dia tidak mau kepada dunia. Kalau dunia dianggap sebagai wanita, tapi wanitanya tua, tak kami nak dengan wanita yang lebih muda, adik dia. Ataupun lebih lagi, sakan lagi kakak dia. Untuk mendapatkan dia, iaitu apa dia? Akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan tentang hal dunia dan menjelaskan bahawa dunia itu akan cepat berubah. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza aqadatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Surah Yunus ayat 24. Jadi innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi. Iqtalata bisababil matar. Jadi tidaklah kami jadikan dunia ni, masalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ni adalah seperti perumpamaan air hujan yang diturunkan daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Maka berlaku percampuran dengan sebab hujan yang turun tadi, nabatul ardi. Jadi tumbuhan yang ada di muka bumi. Wa mimma ya'kulun nas wal an'am. Mimma ya'kulun nas wal an'am, yang merupakan tempat untuk dimakan oleh manusia dan juga binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna. Jadi bila mana telah diambil dunia itu, keluarkan dengan dia punya perhiasannya dan diperhiaskan dia, dan ahli dunia tadi menyangka bahawa mereka boleh mengambil dunia tersebut, ataha amruna, datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lailan aw nahara, siang malam ataupun siang. Didahulukan malam di tashrifiha, karena mulianya malam. Hadha makan atau hadha al-waqt al-munajah atau al-waqt al-habib ma'al mahbub. Ini kekasih bersama dengan kekasih pada waktu malam. Ini Allah dengan hambanya. Maka bukan Allah yang pada waktu tu dah. Maksudnya seorang tadi, kerana Allah tidak berwaktu. Lailan aw nahara tadi, maka didahulukan malam kerana ada syaraf ataupun kemuliaan malam, ataupun diambil pada salah satu waktu tersebut. Tamam? Jadi dunia akan diambil, maksudnya dicabut kesemua tadi pada salah satu daripada waktu tadi. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Imamul Baydawi rahimahullah, ayat ini adalah merupakan dalil kepada alamat zahirah yang menunjukkan, yang dikatakan kepada masnu'at min haitsu innaha tadullu ala wujudis sani'. Oh, kejadian ini adalah wujudnya sani', Tuhan yang menjadikan, dan ilmunya Tuhan, dan ilmu sani' tersebut, dan qudrahnya sani'. Dan setiap taifah daripada kalimatil Quran mutamayyizah an ghairiha bifaslin. Jadi kalau kata dilihat balik kepada orang panggil apa, permisalan di sini, bahawa dunia ni adalah suatu benda yang cepat berubah. Kehidupan dunia ni seperti air yang turun dan kemudian bercampur tumbuhan yang ada di muka bumi, dan orang ambil, dan kemudian bila tumbuh pula tumbuhan tadi, mereka menyangka mereka boleh untuk mengambilnya, dan setelah itu datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kiamat ataupun perubahan kepada bumi tersebut. Faja'alnaha hasidan ay mahsudan.
iaitu mereka rupanya tumbuh-tumbuhan tadi telah dikutip pada waktu tersebut, ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Jadi maksudnya dalam keadaan terkejut. Jadi orang hidup dalam dunia ni dia nampak macam seolah benda ni akan ada selama-lamanya, dan kemudian nanti tengok-tengok telah dipetik dan orang telah mengambil manfaatnya, dan kemudian mereka terkejut dan waktu tersebut mereka tak ada apa-apa. Faham? Nanti ketika di akhirat kelak. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratu. Dan ayat dengan makna tersebut banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Sama juga. Yang mereka macam seolah-olah turun hujan daripada langit, anugerah demi anugerah turun kepada mereka. Kemudian mereka dapat dengan anugerah tersebut, mereka menyangka bahawa benda tadi itu akan kekal selama-lamanya kepada mereka. Kemudian datang angin, tolak, habis semua. Macam itulah di dunia ni kepada amalan orang yang tidak melihat kepada akhirat sebagai tempat kekalnya. Benda itu akan zawal. Baik. Walaqad ahsanal qail inna lillahi ibadan futina. Futana, minta maaf. Futan jamak kepada fatin. Nah, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya, nah, inna ibadan lillahi futana, maksudnya gitu. Inna lillahi ibadan futana. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada hamba-hambanya yang bijaksana, yang ada ma'rifah. Talaqud dunya wa qaful fitana. Mereka mentalak dunia dan mereka khaful fitana, dan bimbang dan berjaga-jaga mereka daripada fitnah. Nah, khaful fitana. Nazaru fiha falamma alimu. Mereka melihat kepada dunia, dan setelah mana mereka mengetahui annaha, ini anna dunya laisat li hayyin watana. Ia bukan tempat untuk orang yang hidup tinggal. Yani hayyin maksudnya adalah orang yang hidup jiwanya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia itu hanya sekadar lautan, lujatan ay bahran. Nah, lautan yang ittaqadhu salihal a'mal, dan mereka menjadikan amal salih mereka, salihal a'mal fiha sufuna, sebagai kapal ataupun bahtera yang digunakan untuk melepasi lautan dunia tersebut. Lujatan di situ adalah bahran. Jadi innalillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وقافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Tamam? Jadi kita pun moga jadi macam tu, amin ya rabbal alamin. Orang yang bijak insya-Allah. Jadi bijak dalam perbahasan para sufi, para fuqaha dan seumpamanya, kebijaksanaan adalah yang memikirkan tentang perkara yang akan datang. Bukan nilai dengan pencapaian akademik seseorang semata-mata. Kebodohan kepada seorang yang hanya menilai kebijaksanaan seorang tadi dengan sudut pencapaian dia dalam akademik semata-mata. Dan itu adalah apa yang dinilai oleh ahli dunia pada zaman ini, yang menilai dengan hanya pencapaian tersebut, tanpa menilai pula dan melihat kepada akhlak dan peribadi orang tadi, dan tidak melihat bagaimana fikiran orang tadi kepada akhirat. Faham? Jadi itu bukan mi'yar. Dan mi'yar dalam agama dilihat pada sudut bagaimana persediaan orang tadi kepada akhiratnya. Bukan menidakkan, kita tidak menidakkan kepada pencapaian tersebut. Tak, kita tidak menjadikan pencapaian tadi sebagai tujuan utama, sebagai maksad. Maksad yang paling utama dia adalah kepada Allah Azza wa Jal, dan mendapatkan kecintaan dan perhatian baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Baik. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu, wal ayatu fi hadzal ma'na kata bihi tu, wa idza kana haluha ma wasaftuhu. Haluha ini halad dunia. Kalaulah hal dunia tadi ma wasaftuhu, seperti mana yang aku sebutkan. Yang aku sebutkan ini iaitu daripada cepatnya hilang, zawalnya, dan juga berlaku perubahan yang cepat seperti ayat yang telah dibacakan tadi.
wama khalaqna lahu ma wama khuliqna lahu wa haluna wama khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Tamam. Dan juga apa ni hal kita dan juga apa yang kita dijadikan, tujuan apa kita dijadikan tersebut telah aku sebutkan sebelum ni. Fahaqqun 'alal mukallafi, maka hak bagi setiap mukallaf an yazhaba bi nafsihi, untuk dia yazhaba bi nafsihi mazhabal akhyari. Maka kalau dah tahu dah tentang perkara tadi, dah sebut dah tentang keperluan, kenapa perlu kepada tentang dunia dan juga cepatnya dunia ni berubah. Tamam? Dan juga tujuan kita dijadikan oleh Allah, hal keadaan kita bagaimana. Maka hak bagi seorang tersebut untuk dia mengikuti jalan akhyar, mazhab al-akhyar, iaitu mengikuti jalannya akhyar, yakni para salihin. Nah, sebab dia akhyar humul qa'imuna bima umiru bihi. Ini mereka yang menjalankan dengan apa yang diarahkan oleh Allah, wattarikuna lima nuhu anhu, dan mereka meninggalkan dengan perkara yang dilarang kepada mereka. Itu makna al-akhyar. Jamak kepada khair atau khair, boleh baca dua-dua. Seperti mana amwat, jamak kepada mayyit ataupun mayit. Boleh baca dua, mayyit dengan mayit. Boleh. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar, dan mengikuti jalannya ulin nuha, ay uli atau bermakna ashabin nuha, iaitu orang yang bijaksana juga. An-nuha dengan makna al-uqul wal albab. Nah, Piramli kata Ahmad Alba. Maksudnya Ahmad bijak tu bukan Ahmad pintu. Nah. Tapi sebab dia pergi baca alif lam tu sekali, patutnya Ahmadul Ba. Kan? Tapi tak apa nak syok kata Piramli pun. Mungkin dia tak tahu kan alif lam tu. Alif lam hamzah tu bukan hamzah qata' kan. Hamzah tu hamzah wasal, benar Ahmadul Ba. Dia benar Ahmad Alba. Ahmad Alba mana Alba jamak kepada lub. Maksudnya bijak. Bijak sana. Sama. Sebab tu dia panggil Nuha. Kenapa dinamakan dengan Nuha? Li'annaha tanha sahibaha 'anil qabih. Karena dia menghalang. Kerana akal tadi akan menghalang seseorang tersebut daripada perkara yang buruk. Itu dia panggil dengan ulin Nuha. Wal absar jamak kepada basar. Basar di sini dengan makna basirah, iaitu pandangan mata hati. Ai qalb dengan makna ashabul qalbi, yakni golongan yang mempunyai mata hati yang tajam, yang mengetahui, yang disebut oleh Allah Ta'ala wa kashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun. Al-yawma hadidun. Fabasaruka dengan makna basiratuka. Dalam Al-Quran tadi. Baik. Karena sebab apa perlu diterjemahkan macam tu? Al-absar dengan makna basirah. Karena absar dia jamak kepada basar. Basirah jamak dia adalah apa dia? Basair. Jadi kerana tu perlu kepada tafsiran. Dan ada kesalahan pada Imam Nawawi. Imam Nawawi ahli lughah. Maka kita kata absar, patutnya Imam Nawawi ahsan menggunakan basirah. Kata hang kemah pada Imam Nawawi. Al-absar boleh ditafsirkan tu kerana ada ayat Quran Allah Ta'ala guna dan basar dengan makna basirah. Contohnya ayat tadi, surah Qaf. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka ay basiratuka. Makna dia. Okey. Wa yata'ahabu maksudnya apa dia? Minal uhbah, iaitu bersedia. Lima asyartu ilaihi, pada apa yang telah aku tunjukkan padanya, iaitu untuk apa? Untuk melaksanakan perhambaan kepada Allah dan berpaling daripada a'radid dunia ad-daniyah, daripada perkara dunia yang rendah. Lima asyartu ilaiha, itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi. Wa yahtammu, betul kan? Dah lah, minta maaf. Semua baca salah. Ada an yadhhaba, an yasluka, wa an yahtamma. Semua dia yahtamma. Iaitu dia
ihtamma, mengambil perhatian, bima nabbahtu alaihi. Tamam? Pada apa yang telah aku beri perhatian ataupun tambihkan kepada mereka sebelum ini. Tamam? Iaitu dengan apa? Apa yang nabbahtu alaihi, iaitu untuk mengikuti mazhab al-akhyar wa yasluk maslaka ulin nuha wal absar. Hadha ma nabbahtu. Itu yang aku telah tambihkan, beri perhatian kepada mereka. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalik. Dan apa jalan yang paling sawab dalam urusan tadi untuk mendapatkan perkara tadi? Boleh? Dan ini adalah jalan yang terbaik. Wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik. Arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, yakni jalan yang paling terbaik dan yang paling mempunyai petunjuk untuk diikuti oleh jalan-jalan daripada jalan-jalan tadi. Apa dia? At-ta'adduba bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Tamam? Jadi ini adalah jalan yang paling terbaik, iaitu beradab dengan bima sahha. Yang terbaiknya kalau disebut bima jaa an nabiyina. Karena bima sahha di sini aku nanti akan sahih daripada nabi sahaja. Atau bima jaa termasuk sahih, termasuk juga hadis dhaif yang boleh untuk diamalkan, maksudnya. Itu sebahagian masyayikh seperti Al-Imam Muhammad bin Allan mengatakan bahawa al-ahsan law qala al-Imam an-Nawawi bima jaa hadha ahsan daripada bima sahha. Yang datang daripada Nabi ataupun yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Kalau kata digunakan dengan bima jaa lakana a'am, itu lebih umum lah. Dan bahasa dia lebih baiklah. Dia tak sebut lakana ahsan. Ta'adduban ma'a Imam Nawawi, dia tak kata tu lebih baik. Dia kata hadza a'am, tu lebih umum lagi. Karena dia diumumkan sekali dengan hadis yang hasan dan termasuk juga hadis dhaif yang boleh untuk diamalkan. An nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin, daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidil akhirin wa akramis sabiqin. Sayyidil awwalin wa akhirin, tamam, yang merupakan ketua kepada seluruh para nabi dan rasul, dan sayyid wa sayyidil akhirin wa akramis sabiqin. Dan juga merupakan semulia-mulia yang terdahulu dan akan datang. Ini ijma' para ulama. Kecuali yang mukhalafah dengan ijma' seperti Mu'tazilah saja. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Ana sayyidun nasi yawmal qiyamati. Ana sayyidun nasi yawmal qiyamah. Saya adalah ketua segala manusia pada hari kiamat. Riwayat Imam Bukhari. Dan riwayat yang satu lagi disebut rawahul Baihaqi, Ana sayyidul alamin. Saya adalah ketua kepada seluruh alam. Al-alamun di sini adalah walaupun dikhususkan kepada uqala alal asah, tetapi ianya juga dimaksudkan di sini adalah alamin dengan makna sairu anwa'i minal makhluqat. Alam bi ajma'iha, dengan seluruh alam ni, maknanya termasuk dengan alam haiwan apa pun. Nabi adalah yang paling terbaik di kalangan seluruh alam tadi. Tamam? Jadi kalaulah Nabi SAW lebih mulia, paling mulia dalam nau' makhlukat, yang paling mulia apa dia? Al-insan. Kalau Nabi mulia, yang terpaling mulia di kalangan manusia, yang merupakan afdalu anwa' makhlukat, maka nau' yang lain itu semuanya berada di bawah daripada manusia. Kalau manusia saja, walaqad karramna bani Adam, telah jadi nau' daripada yang paling afdal, dan Nabi adalah yang terbaik di kalangan tersebut, maka babil aula Nabi juga afdal daripada seluruh makhluk yang berada di bawah daripada nau' al-insan. Faham tak? Itu makna dia. Cuma ada satu persoalan. Macam mana dengan Nabi kata, Ana sayyidu waladi Adama wala faqr? Pernah tak terfikir? Kalau Nabi kata, aku adalah sebaik-baik anak Adam, dan aku tidak berbangga dengan perkara tersebut. Jadi maksudnya aku terbaik di kalangan anak Adam. Baik Nabi Adam, Nabi Adam bapa. Ana sayyidu waladi Adama wala faqr. Itu macam mana? Maka jawapannya, kata para ulama, ialah ta'adduban ma'a abihi Adam, ma'annahu afdal minhu. Hanya kerana beradab saja dengan Nabi Adam,
walaupun beliau lebih afdal daripada Nabi Adam. Karena sedia maklum bahawa bila mana Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, di antara anak Nabi Adam yang paling afdal, malah lebih afdal daripada Nabi Adam, yang ini telah disepakati oleh al-millah yang as-samawiyah. Mereka mengatakan bahawa Nabi Ibrahim adalah lebih afdal daripada Nabi Allah Adam. Dan Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah ketua kepada seluruh anak Adam, maknanya termasuk kepada Nabi Ibrahim. Dan kalau Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Adam, bermakna Nabi juga lebih mulia daripada Nabi Adam sendiri. Boleh nampak ni? Faham tak faham makna dia? Faham. Cuma dan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan dalam hadis juga Nabi menyebut la tufaddiluni. Jangan kamu muliakan aku. Jangan kamu lebihkan aku. Dan riwayat lagi la tukhayyiruni 'ala al-anbiya. La tukhayyiru bainal anbiya. Itu makna macam mana pula makna dia? Jangan kamu lebihkan, jangan kamu banding-bandingkan, macam tu. Maka kata ulama, ataupun disebut lagi man qala ana khairun min Yunus bin Matta faqad kadzaba. Sesiapa yang mengatakan aku lebih mulia daripada Yunus ibn Matta, dan Nabi Allah Yunus, faqad kadzaba, maka dia telah menipu. Jadi apa makna di situ? La tukhayyiruni, la tufaddiluni, la man qala ana khairun min Yunus, saya kata Rasulullah itu lebih baik daripada Nabi Yunus. Itu semua larangan tadi adalah untuk apa? Untuk tidak mengasingkan, membezakan para nabi pada sudut iman kepada mereka, bukan kedudukan. La nufarriqu baina ahadin minhum, maksudnya ayat tu kena baca sampai habis. Baca semua. La nufarriqu baina ahadin min rusulik wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi apa dia? Ayat belakang tu? La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Maknanya kami beriman dengan semuanya. Maksudnya tidak membezakan mereka pada sudut iman kepada para nabi, bukan membezakan mereka pada sudut kelebihan dan kedudukan mereka di kalangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ada ayat lain pula dalam surah Baqarah juga menjelaskan tentang perkara tadi. Apa dia ayat dia? Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Ini kami lebihkan sebahagian di kalangan mereka daripada sebahagian yang lain. Jadi maknanya boleh dalam masalah tersebut. Jadi siyaqul ayat perlu untuk dilihat agar tidak berlaku kesalahfahaman. Tamam. Dan kemudian manakala larangan-larangan tadi juga sebahagian ulama mengatakan bahawa larangan untuk melebihkan, pada tadi ini kita dah faham pada zatin nubuwah atau risalah, pada zat kenabian itu sendiri yang kita tidak boleh asing, kita tak boleh nafikan. Seperti mana yang dilakukan oleh Yahudi. Dia kata Nabi Musa Nabi, Nabi Isa Nabi, Nabi Muhammad tak. Tak boleh macam tu. Faham? Kalau kata kaum Kristian pula kata Nabi Isa adalah Nabi. Lebih berat lagi pada tu, kata Tuhan terus. Nabi Musa tak, kami tak iktiraf. Nabi Muhammad pun tak. Kata kami tolak dua ya. Yang Yahudi pula kata kami tolak dua. Kami tolak satu je. Tak, dia sifat dia tak boleh 25 tolak satu, ataupun 313 tolak satu, atau 124,000 tolak satu, jadi 123,999. Dia akan jadi 124,000 tolak satu, jadi kosong. Biiznillah. Ada kita jadi sign ni bukan apa ni? Apa dia sebut? Tak tahu mau pergi dia. Jadi faham elok tu bukan bercanggah dengan ilmu matematik pun. Orang bagi balarah lah. Orang guna tu 124,000, maksudnya 124,000 nabi, kamu tolak seorang di kalangan nabi tadi, bermakna kamu tidak beriman dengan semuanya. Itu makna kosong. Jangan duk guna 124,000 tolak satu, kosong. Baik. Ada ajaib. Ni kata, ajaib. Dah. Mustahil ni. Baik. Dan
Satu lagi yang dilarang juga apa dia? Tafdil, la tufaddiluni tadi dengan makna kamu melebihkan Nabi sampai tangkis Nabi yang lain. Ini tak boleh. Sebab tu kata Imam Sanusi rahimahullah mentambihkan masalah berkaitan dengan ketika kita bicara berkenaan dengan mukjizat para Nabi. Hati-hati ketika bicara mukjizat para Nabi. Contohnya kita kata Nabi Muhammad SAW keluar air daripada celah jari. Dan ini mukjizat ni ajaib. Memang suatu yang luar biasa. Setakat keluar air melalui batu seperti yang dikatok oleh Nabi Allah Musa, itu biasa. Jangan. Hati-hati sebut yang tu. Dan ada orang yang berlebih belajar sebut macam tu. Atau Imam Sanusi tambih. Kata hati-hati. Ini sampai takut jadi tangkis. Kamu merendahkan. Bukan tu mukjizat. Tamam? Nabi Allah Muhammad membelah bulan. Di luar daripada dimensi alam dunia. Maksudnya alam yang nampak depan mata ni, belah di angkasa tu bulan. Nabi Musa setakat belah laut. Setakat je. Petrai pergi belah tengok. Setakat belah. Dia ingat senang nak pergi belah laut tu. Jadi jangan sampai tangkis. Yang ni yang boleh membawa kepada bahaya. Ataupun Nabi sebut tadi dengan maksud tawaduk. La tufaddiluni, la tukhayyiruni. Man qala ana khairun min Yunus ibn Matta, Yunus ibn Matta, maka faqad kadzab. Maka dia telah menipu. Maka yang tu dengan makna tawaduk. Ataupun sebelum Nabi mengetahui bahawa perkara tersebut kelebihannya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara tadi jauh. Yang paling jauh sekali daripada yang belakang sekali itulah. Kata mungkin Nabi tak tahu. Selepas tu baru Nabi tahu. Yang ni jauh sangat. Kenapa jauh sangat? Jauh sangat kerana hadis ni riwayat Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Takkan tahun ke-7 Hijriah Nabi tak tahu lagi kata Nabi adalah yang paling afdal pada waktu tu. Nabi tahu selepas tu. Nabi tahu sebelum tu lagi. Boleh? Jadi jawapan sebagian ulama mengatakan seperti yang disebut oleh Sayyidina Imam Malik, Imam Haramain contohnya, daripada khabar Yunus, daripada hadis Sayyidina Yunus tadi ini, anna tafdila nabiyyina bil umuril hissiyah kasyafa'atil kubra wa kaunuhu tahta liwa'ihi sa'iral anbiya wal isra' bihi ila fawqi sab'i samawat ma'a nuzuli bi Yunus ila qa'ril bahri ma'lumun bid darurah falam yabqa illa an-nahyu bin nisbati ila al-qurbi min Allah ta'ala li tawahhum at-tafawut fihi baina man huwa fawqa as-samawat wa man fi qa'ril bahri. Jadi ini kata kelebihan Nabi SAW pada umur hissiyah. Pada umur hissiyah maksudnya dengan syafa'atil kubra, syafa'atil uzma yang Allah Ta'ala bagi itu kan umur hissiyah. Nampak? Nanti akan nampak depan mata kita bagaimana syafaat Allah Ta'ala beri kepada Nabi dengan syafaat yang tidak diberi kepada siapa pun. Dan seluruh manusia, Nabi-Nabi berada di bawah liwak Nabi SAW. Pun tidak ada yang akan bercanggah dengan perkara tersebut. Nabi Isra' Mi'raj daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke langit yang tertinggi. Pun tidak ada masalah perkara tersebut. Jadi permasalahan ni orang panggil apa, dan Nabi Allah Yunus AS diturunkan ke dalam qa'ril bahri, masuk dalam perut ikan nun, ikan paus, kemudian tenggelam pula dalam laut. Ada beberapa kegelapan, gelap perut ikan nun, gelap pula lautan, dan gelap malam pada waktu tersebut. Berapa gelap? 3 jenis gelap. Ada maklum min ad-din bidarurah. Itu benda tu kita tahu. Jadi larangan tadi mana dia akan tumpu pada mana sebenarnya? Tumpu pada satu sudut yang lain. Sudut dia apa dia? Jangan sampai kamu kata ketika mana Nabi Muhammad diangkat ke langit, maka dia lebih dekat dengan Allah. Nabi Yunus lebih jauh kerana dia duduk dalam bumi, masuk dalam laut. Dan ni adalah sekuat-kuat dalil menolak golongan Mujassimah yang kata Tuhan lagi dekat kalau duduk atas gunung Kinabalu. Tu. Faham? Everest lagi tinggi lah. Puak duduk kat Everest lagi tinggi, dekat dia dengan Tuhan. Baik. Dan hadis ana sayyidul alamin itu pula ablagh. Ablaghu raddin 'ala al-mu'tazilah. Itu yang paling kuat untuk menolak Mu'tazilah. Walaupun sebahagian di kalangan para ulama ahli sunnah seperti Al-Imam Al-Baqillani dan juga Al-Hulaimi bersetuju dengan pandangan tersebut, iaitu melebihkan malaikat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada para nabi. Maka dalil mereka tadi mardud dengan ucapan Nabi ana sayyidu al-alamin, seluruh alam. Pertama, salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin
Wa qad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan salawatullah salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Tamam. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qad sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan ini sahih di dalam hadis yang diriwayatkan bahawa Rasulullah menyebut Allah akan membantu hambanya maka al-'abdu ay muddata kaunihi, selagi mana hamba tersebut fi 'auni akhihi, iaitu membantu saudaranya. Membantu ini dengan maksud apa? Biqalbihi au badanihi au malihi au ghairiha, apa saja. Dia membantu dengan hatinya. Apa macam membantu dengan hatinya? Membantu dengan hati dengan makna orang panggil apa? Sentiasa mendoakan dalam hatinya kepada saudaranya dengan kebaikan, ataupun menjaga hati saudaranya, tamam? Ataupun pada badannya dijaga, membantu saudaranya, ataupun dengan harta dan seumpamanya, tamam? Dan juga sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad sahha wa annahu qala man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Dan man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya seperti mana pahala yang menjalankan atau melaksanakan perkara tersebut. Dan sahha aidan wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menunjukkan kepada petunjuk, satu petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala misla ujuri man tabi'ahu, seperti mana pahala orang yang mengikutinya. Ujur maksudnya kalau orang tu ramai ikut dia, pahala orang tadi semuanya akan didapatkannya juga. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a, maka dia tidak akan berkurang sedikit pun pahala daripada orang yang ikut dia tadi. Kata Imam Baydawi, ini cerita ni masalah tidak berkurang langsung pahala ni. Kata Imamul Baydawi, af'alul ibad wa in kanat ghaira mujibatin la muqtadiyatin lis-sawabi wal 'iqab bi zawatiha illa anna Allah Ta'ala ajra a'datahu al-ilahiyah bi rabti as-sawabi wal 'iqab biha irtibata as-sabab al-musabbabat bil asbab. Dia kata af'alul ibad ni, dan termasuk af'alul ibad apa dia? Hudan, da'a ila hudan, seru orang kepada kebaikan. Jadi walaupun ghaira mujibah wala muqtadiyah lisat, tidaklah menjadi sebab untuk wajib dia dapat pahala. Af'alul ibad tidak mewajibkan dia untuk dapat pahala, dan juga tidak mewajibkan dengan zat perkara tadi untuk dapatkan iqab. Apa saja af'al. Dia kata kalau kamu tak pakai tudung, wajib masuk neraka ni kalau tak pakai tudung. Weh, mana boleh sebut macam tu? Anak af'alul ibad, perbuatan hamba meninggalkan suruhan, melakukan taat, yang tu tidak ada mujibah dan tidak juga ada muqtadiyah untuk mendapatkan sawab dan juga iqab daripada Allah bizatiha. Dia dapat tadi daripada Allah. Ajrallah. Jadi Allah Ta'ala menjalankan dengan adatnya, adat ketuhanan Allah, bi rabtis sawabi wal iqab biha, ay bi a'malis salihah wal iqab bi a'malil ma'asi. Kamu buat maksiat, kamu dapat dosa. Hada irtibat apa dia? Adi. Segi akalnya adi. Syar'i Allah Ta'ala sebut dalam syarak kalau tersebut, tapi mulanya dengan adat dulu. Dan kalau dengan syar'i tak boleh lari terus dengan adat. Boleh je, tak masalah apa. Adat dan sama dia syar'i. Kalau syar'i mesti dia akli. Tak mestinya juga. Dan dia murtabit tadi musabbabat dengan asbab. Sebab dengan musabbab sahaja. Tu. Baik, kemudian saya kata apa? Walaysa lil 'abdi ta'sirun fi suduril fi'li anhu biwajhin. Jadi hamba dia tidak ada taksir pada sudut. Pada sudut apa? Mengeluarkan perbuatan tersebut. Tak ada taksir apa hamba. Jadi fakama yatarattabani 'ala ma yubashiruhu wa yuzawiluhu, yatarattabu kullu minhuma aidan 'ala ma huwa sababun fi fi'lihi kal irsyadi ilaihi wal hassu 'alaihi. Jadi seperti mana orang yang melakukan perbuatan tersebut ataupun meninggalkan suatu perbuatan tadi akan mendapatkan iqab dan juga akan mendapatkan sawab. Ada tertib ghair murattab. Dan begitu jugalah seperti orang yang menunjukkan.
Kerana dia tidak ada taksir apa. Yang menunjukkan tidak ada taksir, yang melakukan pun tidak ada taksir apa-apa dalam perbuatan tadi. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana begitu keadaannya, istaujaba al-mutasabbibul ajra wal jazaa ghaira al-jihati allati istaujaba biha al-mubashir. Lam yanqus ajruhu min ajrihi syai'an. Jadi bila mana kita yang buat ni pun tidak ada taksir, maka yang satu lagi mengikuti perbuatan yang kita buat tadi dengan sebab kita tunjuk atau kita sebut kata kena buat benda baik, dia pun buat dengan ikut kita. Dia pun tidak ada taksir apa-apa pun dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mana meletakkan pahala untuk diberikan kepada yang mubashir melakukan perbuatan tersebut secara langsung, dengan yang menunjukkan perbuatan tadi pun akan dapat pahala seperti mana tu dan tidak kurang sikit pun pahala orang yang dia tunjuk, maka tak ada masalah apa pun kerana semuanya daripada Allah. Hak tu je. Kecuali hak tu semua kamu punya. Anak kamu buat pahala semayang dapat 27. Anak kamu ikut selepas tu. Kalau anak kamu semayang pula dapat 27 juga kepada kamu, maka kurang pula pahala. Dia kata mana boleh macam tu. Satgi kuranglah dia punya. 27. Jadi jangan ikut. Buat kamu sendiri. Orang ingat dia punya kot. Dia punya ke pahala tu. Allah Ta'ala punya. Itu makna daripada kalam tadi. Kata kalau ulama dia tengok dengan muyul dia, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Kita baca pada sudut Tarbawi je. Suruh kita buat orang buat baik. Imam Baidawi syarah, lain terus. Pi terus kepada ilmu kalam. Masuk terus pada af'alul ibad. Maksud kamu tak ada hak pun untuk kamu nak petikai benda tadi. Kenapa? Kerana semuanya daripada Allah. Hak mubashir dengan amalan tersebut pun, dengan yang menunjukkan perbuatan tadi, kedua-duanya akan dapat pahala yang sama. Itu juga ketika mana yang mubashir dengan amalan jahat disebabkan kamu tunjuk, kamu tak buat, kamu juga akan dapat. Boleh? Contoh dia apa dia? Itu dalam masalah pahala orang. Masalah iqab, masalah kena denda lain. Denda lain pula. Denda kepada mubashir, bukan kepada yang mutasabbib. Contoh, guli daripada orang lain. Hak baling guli pecah cermin orang lain. Jadi siapa nak kena denda ni? Hak bagi guli ke hak baling tadi? Ayah guli. Tiba. Dia contoh macam kita di kedai makan, kita makan. Ada pinggan. Pinggan tu milik tuan kedai lah. Kemudian pinggan tadi ditolak oleh si adik ni. Adik ni tolak. Piduk bagi hujung sikit. Abang dia pergi tekan, abang dia syarimi. Boom. Boom jatuh. Pecah cermin. Cermin pula dah. Pecah cawan gelas tadi. Tak faham. Lepas tu abang dia kata apa? Hang lah ni. Letak apa hujung macam ni? Abang dia kata, adik kata, nak tahu. Sabar suruh tekan. Baik, dalam hukum nak siapa nak kena denda? Al-mubashir. Al-mubashir maksudnya yang melaksanakan tugas tadi lah, yang puk bagi jatuh tu. Bukan habis letak kat ujung tu. Faham? Dia sama dengan orang yang bagi pisau dekat seorang untuk bunuh. Ini berlaku khilaf dengan ulama dalam mazhab. Ada mazhab lain mungkin berpegang dengan pandangan termasuk sekali yang memberi pisau pun dikenakan hukuman juga. Kerana dia sebagai sebab. Tapi kalau kata dalam pandangan mazhab kita, kalau bagi pisau kepada orang untuk bunuh, yang kena bunuh siapa dia? Yang bunuh tu. Kan yang bagi pisau. Dia upah. Itu dosa dia dengan Allah Ta'ala, tu dosa. Kalau kata disabitkan dengan kesalahan, mungkin dia akan dikenakan dengan hukuman. Tetapi hukuman dia tidak sama seperti yang membunuh secara mubasyarah. Kerana mubashir akan dikenakan hukuman pada waktu itu. Boleh? Ada kaedah dalam kitab. Tak apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terus sambung. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, kita berhenti sikit 5 minit. Dan kemudian disebut kepada Sayyidina Ali, Nabi kita Muhammad menyebutkan kepada Sayyidina Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, la an yahdiyallahu bika. Kalau diberikan oleh Allah dengan sebab kamu, bisababika, yakni bika bisababika, dengan sebab kamu hidayah, Allah Ta'ala memberikan petunjuk dengan sebab kamu kepada seorang lelaki, itu lebih baik daripada humrin na'am. Jadi unta merah. Humrin na'am dengan mana an-na'am al-humr.
Yani idafati sifah lil mausuf. Humrun na'am maksudnya kepada daripada dapat unta merah. Maksud unta merah ni unta yang paling mahal. Merah sini bukan mana unta tu merah. Dia warna kalau kata bunyi, warna koko yang sangat terang pun dipanggil merah juga. Di mana kijang, kalau kita tengok, orang kata warna dia merah. Warna macam merah-merah nampak tu. Tak. Warna dia sebenarnya bunyi. Dia warna masih bunyi lagi. Masa warnanya masih koko. Tapi koko dia terlalu terang nampak macam merah. Tu. Fara'aitu. Jadi kata Syekh, Imam Nawawi kata apa setelah mana melihat dengan hadis-hadis tadi, ra'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits as-sahihati. Kena baca habis mukadimah hari ni. Kalau tak baca mukadimah hari ni jadi 3 kali mukadimah. Jadi yang mukadimah kena baca habis hari ni. Wa ra'aitu an ajma'a mukhtasaran, dan aku memerhatikan ataupun bila mana warid dalam arahan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan kepada kebaikan, dapat pahala lebih baik daripada mendapatkan unta merah dan seumpamanya. Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran, maka aku bercita-cita ataupun melihat ataupun memerhatikan dengan pandangan yang teliti untuk mengumpulkan mukhtasar. Mukhtasar maknanya apa dia? Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Yang kurang lafaznya tetapi banyak maknanya. Nanti kita akan tengok syarahannya. Boleh juga baca dengan an ajma'a mukhtasiran. Mukhtasaran boleh, mukhtasir pun boleh. Min al-ahadits as-sahihati, daripada hadis-hadis yang sahihah, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah. Yani yang tergabung di dalamnya, terkandung di dalamnya jalan-jalan yang menunjukkan kepada jalan akhirat. Tu. Sahibihi ay sahibil mukhtasar tadi. Al-akhirah wa muhassilan li adabihi al-batinati wal-zahirah. Dan untuk mendapatkan bagi adab sahib tersebut adab zahir dan batin. Jami'an li targhibi wat tarhibi. Yang mengumpulkan di dalamnya targhib wat tarhib. Targhib maknanya targhib atau dengan maksud suruhan kepada amal soleh, tarhib untuk menjauhkan daripada amal-amal buruk seperti riya dan seumpamanya. Wasairi anwa'i adabis salikin. Dan juga yang terkumpul di dalamnya seluruh jenis adab orang-orang salik ilallah. Min ahadithiz zuhdi, daripada hadis-hadis zuhud, wa riyadatin nufusi, riyadah nufus, tahdzibil akhlaqi, bentukkan akhlak, taharatil qulubi wa ilajiha, dan juga pembersihan hati dan juga cara untuk ilaj ataupun mengubatinya, dan daripada penyakit-penyakit hati, dan wasiyanati jawarihi wa izalati i'wajajiha, dan juga menjaga anggota dan menjauhkan atau menghilangkan i'wajajiha, iaitu kerosakan pada hati tersebut, pada anggota tersebut. Tamam. Ini kenapa idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Maksudnya didahulukan dengan hati tadi. Itu akan menyebabkan siyanatul jawarih wa izalati i'wajajiha. Yani i'wajaji al jawarih. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selain daripada itu daripada maqasidil arifin. Apa dia maqasidil arifin? Iqbal 'ala al-khaliq. Yani menghadap kepada Tuhan yang menciptakan, qat'ul 'alaiq wa tarkil 'awaiq. Meninggalkan alaqah dan memutuskan alaqah dan meninggalkan segala perkara yang menyibukkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa altazimu fihi, kata Syekh ada Imam Nawawi, fi alla azkura illa hadithan sahihan min alwadihat. Dan aku melazimi dalam mukhtasar ini, dalam kitab yang ringkas ini, kata Imam Nawawi, untuk aku menyebutkan, tidak aku menyebutkan melainkan hadis yang sahih minal wadihat, yakni yang jelas pada maknanya. Tamam? Hatta memberikan faedah kepada orang-orang awam sekalipun. Lagi, mudhafan ila al-kutubil sahihatil masyhurat, yang disandarkan kepada kitab-kitab yang sahihah masyhurat, seperti Sahihain contohnya. Dan yang terbanyak dalam kitab ni adalah daripada Sahihain. Daripada Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi akan disebutkan oleh imam dalam kitab ni. Wa asdarul abwab. Wa asdara abwab wa asdaru min al-abwaba min al-Quran al-Aziz bi ayatin karimat. Kan dia sini. Usaddiru, situ sebut apa? Usaddiru, usaddiru. Wa usaddiru
Yang ini aku mendahulukan pada setiap bab dengan menyebutkan ayat Quran terlebih dahulu. Dan ini adalah teknik untuk ucapan sebenarnya. Sebab tu kata ulama, siapa yang hafal Riyadhus Shalihin ni macam Ustaz Ijam, dia boleh ceramah. Dia ceramah. Khutbah Jumaat tu kira bagi tajuk ya. Kira sambil bersila tu. Kata tak ada orang nak khutbah Jumaat hari tu ni. Dia tengok ada Ustaz Ijam. Kata Ustaz Ijam tolong Ustaz, dia terus boleh. Macam tu je. Tak payah gaduh-gaduh duk. Dia kalau dia suruh, itu tu tawaduk. Tapi biasanya dia macam ni. Ada jubah selapis lagi ada tak kata. Sebab tadi pakai kain belekat biasa dia kata ni, ada kena pakai jubah selapis lagi. Barulah khutbah tu kena sesuai kata dia. Kalau itu pula sikat tepi pula itu dia tak ada pinjam kepiah-kepiah siapa tak. Kan. Ni. Jadi naik atas mimbar tu, puf, keluar tu. Babul Ikhlas. Tak payah baca lah. Jangan baca serta bab ikhlas saja keluar ayat Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Betul keluar hadis pula. Kemudian disyarahkan hadis tadi dengan mantap. Ada Syekh Hasan Osman, ahli anggota besar ulama Al-Azhar Al-Syarif. Satu hari waktu di Masjid Sultan Hasan, Sultan Hasan khatib utamanya adalah Maulana Syekh Ali Jumaah. Dan kalau Syekh Ali Jumaah tak datang, Maulana Syekh Usamah akan ganti. Kecuali kalau Syekh Usamah pun tak boleh datang, waktu tu barulah akan disuruh anak murid mana-mana yang datang untuk ganti. Satu hari kami pergi Masjid Sultan Hasan, Syekh Ali tak datang, Syekh Usamah pun tak datang. Yang ada waktu tu adalah pakat cari. Azan tu, azan kedua, azan pertama. Azan pertama, Tok Imam pusing, Tok Bilal pusing. Mana Syekh Ali tak mai. Kemudian dia tengok Syekh Usamah pun tak mai. Tengok ada Syekh Hasan Osman. Syekh Hasan Osman ada Syekh Hasan Syafi'i. Saya bukan Syekh Hasan Osman, Syekh Hasan Syafi'i. Saya sebut Syekh Hasan Osman kan? Tak, Syekh Hasan Syafi'i. Maulana Syekh Hasan Syafi'i dia ada waktu tu. Rupanya dia pun hadir nak dengar khutbah juga. Nak dengar khutbah Syekh Ali. Tapi dah Syekh Ali tak mai. Dia pun duduk tengok, dia pun nampak dia. Kata, Maulana lah kena naik. Syekh tak pakai kepiah. Dia pakai kot ni. Pakai kot. Tak pakai kepiah. Dia ahli majlis ulama besar Azhar. Betul lah dia naik. Naik dia capai kepiah tepat tak tahu lah. Pokoknya ada kepiah dah. Naik. Duduk atas. Syekh Hasan Syafi'i duduk atas mimbar. Saya tengoklah masa tu azan kedua dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk. Duduk tu tengok dia duduk. Dia nampak dia fikir nak cakap apa tu sebab terkejut kan. Keluar. Naik tu. Innal hamdalillah. Ayat Quran hadis susun macam Riyadhus Shalihin. Sebab tu orang yang hafal nas dalam Riyadhus Shalihin maknanya dia boleh untuk bersiap sedia pada bila-bila masa. InsyaAllah esok mula hafal Riyadhus Shalihin. Kita dah ada panduan dah, Ustaz Ijam dah. Dah berjaya lah. Dan seorang lagi yang jangan lupa, Wildan. Wildan juga antara yang hafal juga tu katanya. Apa tu kata, memang kalau buka balik dalam ni, dan memang ada satu kitab Syekh Yusuf Khattar. Syekh Yusuf Khattar daripada Lubnan. Beliau juga ada karang satu kitab yang disusun dengan bentuk susunan Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Untuk apa dipanggil? Dipanggil Mawsu'ah lil Khutaba. Tu ada tu kitab dah. Tu. Banyak ambil tu warna hijau tu. Dia tepi kitab warna oranye, tepi Quran warna oranye. Quran warna oranye. Tu nampak dah. Tu panduan tu dah tetap dah tu. Dia tak jumpa juga tak tahu. Ni kitab dia. Kitab Syekh Yusuf Khattar. Mawsu'ah al-Khutaba wal Mursyidin. Taqdimu sullatin minal ulama ila afadil. Ni dalam ni dia ada syair. Kalau dia contohnya dalam bab taqwa contohnya. Maka dia akan sebut ayat Quran tentang taqwa. Kemudian dalil hadis tentang taqwa. Kemudian asar tentang taqwa disebut oleh sahabat. Dan kemudian syair-syair tentang taqwa. Kemudian cerita tentang taqwa. Siapa yang bertakwa. Jadi kalau gabung tu semua, jadi satu khutbah. Jadi kalau kita khutbah tu, mula dengan ayat Quran. Kemudian ada hadis tentang takwa. Kemudian ada syair tentang takwa sikit. Kemudian cerita tentang orang takwa. Jadi, tak payah banyak-banyak.
Khutbah apa ambil lama-lama apa. Nah, 20 minit tu lama, 15 minit. Itu kan selesai. Nah. Jangan duk khutbah tu macam orang akan terus masuk Islam waktu tu. Dan janganlah kalau keluar pada khutbah Jumaat tu duk anggap kata orang mesti akan bertakwa terus keluar pada masjid ni. Tak ada waktu tu dia bertidur. Nak bagi dia tak tidur. Bagi dia dengar dengan menarik sampai dia tak tidur. Tak ada nak tidur. Dia baru nak melelap dia, pum, berhenti terus. Allah, berhenti pula dah. Tu sambung balik pula kan. Macam tu. Ini teknik dalam matan dalam Riyadhus Shalihin begitu. Jadi kalau kata kita boleh tiru teknik ni, baca dan hafal sangat bagus. Tak perlu baca dengan sanad dia. Tak perlu baca dengan sanad dia. Ada seorang syekh ni, anak murid Maulana Syekh Ali Jumaah, ada satu hari juga Masjid Ustaz Hasan, Syekh Ali tak main, Syekh Usamah pun tak main, Syekh Hasan Syafi'i pun tak ada lah. Tak main. Dia ada seorang ni, Syekh ni sahabat dia besar. Orang segak. Tak pernah nampak dah Syekh, apa ni Syekh tu. Saya tak ingat nama dia apa dia. Orang dia memang semak betul. Tak tengok orang semak macam tu. Yang anak murid Syekh Ali Jumaah dia tarikat Naqsyabandi. Korban dia besar, jubah dia rasa dia orang Syria. Dia ada waktu tu di Masjid Syekh Ali. Masjid Sultan Hasan. Jadi dia tak ada orang, dia serban paling besar kali. Orang nampak dia waktu tu. Ketarik dia naik atas, baca khutbah. Daripada awal khutbah sampai habis khutbah, dia baca hadis dia semua. Baca ayat Quran, kemudian dia akan baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia baca sanad dia, kemudian dia baca hadis satu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada langsung kalam dia. Semua Rasulullah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk. Kira khutbah lebih kurang dekat setengah jam, kesemuanya hadis Nabi dibaca. Waktu dia baca, dia memang hafal hadis betul. Hafal sungguh. Dan dia tak perlu cakap pun ucapan dia. Semuanya keluar kalam Nabi SAW. Dan berkait dengan bab. Bukannya pergi mencapah harta. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wal Bukhari ismuhu, kata tak payahlah tu. Terlambat sangat hafal arba'in. Kemudian qala Nabi wa qala aidan. Qala aidan, benar saja. Aidan, siapa dia aidan? Sayyidina Umar. Bainama nahnu julusun. Tak ada kaitan terus ni. Tu dia memang baca balik, buat sardan kitab matan arba'in lah. Tak, ni tajuknya tentang, kalau tak salah saya bincang, Syekh Hasan Usman tu dia bincang pasal berkenaan dengan solat. Sebut pasal solatnya. Keluar ayat Quran, hadis dan semua, dan cerita. Kemudian kalau kata Syekh ni, dia sebut keluar semuanya, tak ingat ada cerita tentang apa, tapi semuanya hadis yang berkait dengan bab tu. Itu yang ajaib. Ni kalau kata kekuatan orang yang hafal, sebab tu disebut oleh Imam Syafi'i, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Siapa yang hafal hadis maka kuat hujahnya. Kuat. Dan kemudian kata al-Imam, wa usaddiru al-abwaba min al-Qur'an al-'azim bi ayatin karimatin wa uwashshihu ma yahtaju ila dhabtin aw sharhi ma'nan qafiyyin bi nafaisa min at-tanbihat. Nafaisa min at-tanbihat, nafais iaitu daripada jamak kepada nafisah. Nafisah dengan makna, nafisah maknanya sesuatu yang berharga maksudnya. Sesuatu yang berharga. Ai ma yuraghibu ma yarghabu fihi min ilmin aw malin aw ghairi dhalik. Yani sesuatu yang diinginkan, yang berharga maknanya. Pada harta ataupun ilmu dan seumpamanya. Jadi aku washihu ma yahtaju ila dhabtin. Jadi saya akan perlu pada yang dijelaskan maknanya dan menjelaskan maknanya yang tersembunyi, maka saya akan menjelaskannya dengan ilmu yang ataupun nafisah ataupun pengetahuan yang nafis, yang luar biasa. Wa idza qultu fi akhir haditsin, kalau aku sebut muttafaqun alaih fa ma'nahu rawahu Bukhari wa Muslim. Kalau aku sebut begitu, maknanya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa arju in tamma hadzal kitabu an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Kalaulah sempurna kitab ini, maka ianya akan menjadi petunjuk ataupun petunjuk kepada orang yang mu'tani bihi ila khairat, yang menginginkan kepada jalan kebaikan, hajizan lahu an anwa'il qaba'ihi wal muhlikat, dan menghalangnya daripada segala bentuk kerosakan
dan kehancuran. Wa ana sailu akhan. Maaf. Wa ana sailun akhan, sailun, dan saya memohon kepada saudara saya siapa pun, intafa'a bi syai'in minhu, yang telah mengambil manfaat dengannya, dan itu termasuk kita. Dan Imam Nawawi memanggil kita dengan saudaranya. Karena kita adalah saudara beliau dalam Islam, dan beliau adalah datuk kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ayah dan datuk kita dalam agama. Pada menyampaikan agama melalui jalan beliau, maka kita mendapat manfaat yang banyak dalam mazhab kita Syafi'i melalui jalannya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u li, agar mendoakan aku dengan kebaikan, wali walidai atau wali walidi, boleh baca dua-dua, sama ada kepada ibu dan ayah beliau yang mubasyarah ataupun kepada keturunan beliau, datuk nenek beliau. Wa masyayikhi, dan juga kepada seluruh guru-guruku. Masyayikh ni jamak kepada syekh, walaupun dia bukan syekh, contohnya bukan orang tua. Jadi syuyukh di sini dengan makna siapa saja yang diambil oleh Al-Imam Nawawi gurunya, walaupun bukan syekh segi hakikah. Maksudnya syekh itu maksudnya bukan orang tua pun, orang muda lagi, tapi telah berilmu dan mempunyai ilmu yang banyak, maka dia layak digelar syekh. Tamam? Maka jamak bagi syekh ni banyak. Disebut oleh Imam Ibnu Malik, ya, syaikhun syuyuqun wa masyuqa, wa masyaqah, syaiqan, asyikhan, asyakh, aidan syikhah atau syiakhah, syihah. Syihah pun boleh. Apa dia? Jamak bagi syekh. Syekh itu satulah. Syuyukh, masyukha, masyakhah, syaikhan atau syikhan, maaf, syikhan, asyakh, syikhah. Syikhah maksudnya ya tu disukunkan, dan syiaqah. Pada syihah dan syiyahah. 8 lah. 9. Jadi kalau kata masyaqah pula boleh baca dua. Masyaqah dengan masyuqah pun boleh baca. Dan ada juga khilaf lagi ulama pada masalah asyayikh. Boleh tak asyayikh? Jamak kepada masyayikh, dia jamak kepada syayikh disebut asyayikh. Ada khilaf. Seperti mana anabib jamak kepada apa? Kepada amba. Jadi asyayikh jamak kepada asyakh. Boleh ke tidak? Khilaf di kalangan ulama. Wasairi ahbabina, mana tahu? Wasairi ahbabina wal muslimina ajma'in, dan seluruh para kekasih kami dan muslimin seluruhnya. Wa 'ala Allahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. InsyaAllah kita akan baca pada minggu hadapan, dipanjangkan umur, babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyati. InsyaAllah kita akan baca pada minggu akan datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memuliakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menempatkan beliau bersama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan menjadikan kita bermanfaat dengan kitab ini. Dan untuk mendapatkan manfaat kitab, kata masyayikh, jalannya adalah dengan beriktiqad, dengan i'tiqad yang kuat dengan kewalian penulis tersebut dan keagungan beliau. InsyaAllah kita akan dapat sir kitab ni. Hadirkan itu dulu, InsyaAllah akan dapat sir kitab ni, dan kita akan dapat faham dengan baik kitab ni dengan luar biasa, InsyaAllah ta'ala. Moga-moga dengan berkat semua yang hadir dan juga semua yang melihat pengajian ini, yang ada i'tiqad demikian, maka akan diberikan futuh juga kepada saya untuk mensyarahkannya, InsyaAllah. Dan kadang syarahan tadi adalah hasil daripada i'tiqad orang yang hadir dan juga yang bersama dalam majlis tersebut. Maka InsyaAllah akan diberikan dengan kebaikan dalam syarahan nanti, InsyaAllah ta'ala. Dan kalau lebih baik lagi, himmah aliyah, santri lepas ni baca satu hadis tu, hafailah hadis tersebut. Arba'in dulu pun macam tu jugalah dia punya cita-cita dia, dan sampailah satu hadis pun tak tambah. Jadi insya-Allah kita berniat dan bercita-cita, dan kerana cita-cita mukmin itu lebih baik daripada amal, dan maka teruslah bercita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.